Kemudian wa an Asim an Abi Al-Aliyah qala alaikum bil amri al-awwal alladhi kanu alaihi qabla an yaftariqu. Kata Abu Al-Aliyah, hendaklah kamu melazimi urusan-urusan orang-orang terdahulu. Ini ada pada perenggan yang ke 1, 2, 3, 5 dari Abu Al-Aliyah. Hendaklah kalian berpegang dengan pegangan orang terdahulu sebelum daripada perpecahan. Tuan-tuan dan puan sekalian, benda ni Nabi dah sebut dalam hadis. Kata Nabi SAW dalam hadis, sesungguhnya urusan-urusan masa akan berubah. Setiap perkara yang akan datang lebih buruk daripada perkara yang sebelumnya. Sehingga akan sampai kepada kamu umurun, perkara-perkara yang tungkirunah, yang kamu sendiri mengingkarinya. Maksudnya tiap-tiap hari perkara akan jadi makin buruk, makin buruk, makin buruk. Zaman akan jadi makin teruk, makin teruk. Itulah yang berlaku. Itulah yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan kerana itu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia disebut dalam satu perkataan dia, hari kemarin, semalam, lebih baik daripada hari ini. Pasal apa? Pasal apa jadi lagu tu, tuan-tuan dan puan sekalian? Kerana telah berlalunya generasi-generasi yang mulia, yang mereka ini dekat dan hampir dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab asal manusia bersatu zaman Nabi. Selepas kewafatan Nabi, berlaku fitnah dan sebagainya, mula berpecah sikit. Perpecahan terus berlaku. Sampai kepada hari ini, perpecahan terus berlaku. Tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab tu, saya heran ada satu orang bawa satu kenyataan Habib apa pun tak tahu. Dalam satu website lah. Saya tak perlu sebutlah website tersebut. Kenyataan Habib ni tentang Wahabi, tak ada benda lain lah. Tentang Wahabi. Wahabi ni kata dia nak mencari tempat bagi Allah. Kerja mereka mencari tempat bagi Allah. Nak letak Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu tempat. Ini membawa kepada perpecahan. Saya tak pernah dengar lagi orang cakap macam ni sebelum ni. Sebelum ni tuduhan-tuduhan ke atas ahli sunnah ni, kata mereka ni menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tuduhan yang lama dan yang kita pun jawab berbuih mulut-mulut dah. Ini satu tuduhan yang baru, kata dia, puak-puak ni mencari tempat nak letakkan Allah di situ. A'udzubillah. Ni create satu perpecahan yang baru. Jadi hari kemarin ni lebih baik daripada hari ini. Dan begitulah yang seterusnya. Jadi depa ni duk omai lagu tu, duk omai Habib, kaum keluarga Nabi. Kaum keluarga Nabi cakap betul. Tuan-tuan dan puan sekalian, berlambak ulama-ulama Saudi tu kaum keluarga Nabi SAW. Kalau kita nak bermain kaum keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bercakap, kita pakai tak payah bawa agama. Berapa banyak tuan-tuan dan puan sekalian syarifah pada hari ini karut juga. Karut. Tak, kita cakap yang mana yang betul-betul. Keturunan tetap mulia sampai bila-bila keturunan. Tapi kalau sikap dia tak serupa dengan keturunan dia, buat apa? Nak buat apa faedah? Keturunan hanya dimuliakan dengan keturunan. Sedangkan kita kena ingat, kalau dia ni ahli keluarga Nabi, dia kena ingat, tuan-tuan dan puan sekalian, seluruh umat Islam mendoakan untuk dia setiap kali salat. Setiap kali salat. Dalam satu salat, 2 kali didoakan untuk mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-al di situ, Al merujuk kepada kaum keluarga Nabi. Dan sebahagian ahli ilmu memperluaskan tafsirannya, iaitu merangkumi seluruh umat yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang doa kat depa setiap kali salat. Doakan kebaikan untuk mereka. Tapi wallahu a'lam, mereka hanya, sebahagian daripada mereka hanya berbangga dengan keturunan, tetapi mereka tidak mempraktikkan apa yang dipraktikkan oleh keturunan mereka. Mereka tidak berusaha. Sepatutnya bila hebat keturunan Nabi, keturunan Habib semua ni,
Pakai serban bubuh serban sini ada afdal dia, ada kelebihan dia, serban ni panjang dia macam mana, warna dia macam mana, ijazah serban, ijazah tongkat, ijazah tasbih, semua nak bagi ijazah. Lain-lain kali berseluak-seluak dalam ijazah juga. Apa ijazah semua. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita bukan kacau keturunan, tapi bila orang yang mengaku dia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa sesuatu yang menyelisihi Nabi dia, keturunan dia sendiri, menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Hak ni yang kita sedih. Sepatutnya bila mengaku keturunan Nabi, mai duk cerita pasal Nabi saja. Mai duk cerita pasal hak Nabi buat saja. Itu baru betul mengaku keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hak yang bukan keturunan Nabi duk cerita ke orang pasal Nabi. Ajak orang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hak yang mengaku keturunan Nabi sendiri, mai ajak orang ikut mazhab Syafi'i. Ajak orang ikut mazhab ni, ajak orang ikut pandangan dia, ajak orang ikut ni. Sedangkan tak ajak orang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu perkara yang ganjil sebenarnya, tuan-tuan dan puan sekalian. Wallahu a'lam. Jadi yang terbaik adalah mengikuti golongan-golongan dan generasi-generasi yang pertama, seperti mana hadis yang selalu saya baca, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Semulia-mulia generasi adalah generasiku, kemudian yang menyusul setelah daripadanya, kemudian yang menyusul setelah daripadanya. Wallahu a'lam. Kemudian berkata Asim, ada di sini ya. Boleh saya baca sini. Berkata Asim, bila dia mendengar Abul Aliyah mengeluarkan kenyataan tadi, hendaklah kamu melazimi orang-orang yang mendahului kamu kerana mereka lebih baik. Asim dia cerita benda ni kepada Al-Hasanul Basri. Berkata Hasanul Basri, qad nasahaka wallahi wa sadaqaka. Sesungguhnya dia telah menasihati kamu dan demi Allah dia telah bercakap benar dengan kamu. Yakni Abul Aliyah tadi ni dia pesan kepada Asim supaya mengikuti generasi-generasi terdahulu kerana mereka itu lebih baik. Itulah nasihat yang paling baik dan itulah nasihat yang paling benar. Wallahu a'lam.